الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن. والحمد لله رب العالمين. Kita sambung muzakarah kita ke surat 84, Kitab Penawar bagi Hati. Kitab yang pertama, Kitab Penawar bagi Hati. Kitab yang kedua, Kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungannya dan sabda. Bang, gurukan nasi sikit. Kita dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in wa innama likulli amri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu fid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya senya sah segala amal ibadat. Semalam kita dah bincang juga pasal sah amal ibadat ni. Sah segala amal ibadat itu dengan sebab segala niat. Sah ibadat itu dengan sebab niat. Sah ibadat dengan niat. Jadi ibadat tu mesti ada niat. Kita mesti niat untuk melaksanakan ibadat. Ada qasad dia, ada tujuan dia, ada kehendak. Dalam hati kita tu ada kehendak untuk melaksanakan ibadat yang kita nak laksanakan. Baru jadi niat. Jadi sah niat pula tu. Sah niat dengan apa? Sah niat dengan apa? Sah niat dengan Islam lah. Kalau tak Islam, tak sah niat dia. Kalau tak Islam, tak sah niat. Kena ulang-ulang selalu, pasal tak ingat. Biar ingat. Jadi sah ibadat tu dengan niat. Dan hanya senya bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat ia akan dia. Artinya apa? Artinya tiada baginya barang yang tiada berniat ia akan dia, dan tiada baginya barang yang berniat akan dia oleh orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Dan hanya senya bagi tiap-tiap seorang barang berniat ia akan dia. Niat tu, barang yang dia niat tu. Artinya apa? Yang dia niat tu tiada baginya, bukan baginya barang yang tiada berniat ia akan dia. Bukannya dia tak niat. Bila tak niat, tak jadilah niat. Betul? Betul? Bila tak niat, mana nak jadi niat? Dah niat baru jadi niat. Lagi ambil air adik.
Dan tiada baginya barang yang berniat akan dia oleh orang lain. Dan tak jadi juga kalau orang lain tu niat untuk dia. Faham? Makna niat ni kena kita sendiri niat. Kena ada niat. Ada niat baru jadi niat. Dan niat kita tu tak boleh orang lain niatkan. Faham? Melainkan Dah mati. Dah mati. Betul, dah mati. Bila dah mati, macam mana kita nak niat, betul? Maka barang siapa ada berpindahan, maka barang siapa ada berpindahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka berpindahnya itu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Artinya apa? Artinya barang siapa yang berpindah dari negeri apa? Negeri kufar, negeri kufar kepada negeri Islam. Daripada kufar kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas kerana menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, maka berpindahnya itu mulia dan diterima dan diberi pahala. Nampak? Jadi kita nak berpindah ni, nak berhijrah ni mesti ada niat. Mesti ada niat. Nak berpindah, nak berhijrah ni ada niat. Niatnya apa? Niatnya kerana Allah. Kita nak keluar daripada daerah kufur maksiat kepada daerah iman dan taat. Macam tu maksudnya. Kita daripada satu tempat yang maksiat, daripada satu tempat yang kufur, nak berpindah kepada tempat yang ada iman dan taat. Macam tu lah. Begitu juga kalau kita nak hijrah ke tempat lain. Itu dari segi diri kita, nak berpindah daripada keburukan kepada kebaikan. Nak pindah daripada selama ni kita banyak buat maksiat, banyak buat dosa. Jadi kita nak pindah kepada iman dan taat. Begitu juga kalau kita nak berpindah tempat, daripada satu tempat ke tempat yang lain, satu negeri ke negeri yang lain, mestilah ada niat hijrah tu kerana Allah. Niat nak hijrah tu kerana Allah. Nak keluar daripada tempat yang buruk tu, tempat yang tak baik tu, negeri yang banyak maksiat tu, kepada negeri yang apa? Yang bagus agamanya. Sebab apa? Sebab kita nak belajar agama di sana. Faham? Dan kita sambung. Dan barang siapa ada berpindahnya kerana dunia. Tadi barang siapa, tadi berpindah kerana Allah. Ini barang siapa berpindah kerana dunia, yang mendapat ia akan dia dunia tu, atau kerana perempuan. Ada juga hijrah kerana perempuan, berpindah kerana perempuan. Yang hendak berkahwin ia akan dia perempuan tu, maka berpindahnya kepada barang yang berpindah ia kepadanya apa? Dunia tu, perempuan tu, sangat keji. Berpindah kerana dunia ni, berpindah kerana nak berkahwin dengan perempuan ni, bukan niat kerana Allah, maka sangat keji. Kerana menzahirkan ia akan berpindah kepada Allah dan Rasulnya, dan menjemunyi ia akan yang menyalahinya sekalipun mencuri. Menyembunyi ia akan yang menyalahi sekalipun mencuri harta dunia, dan perempuan itu harus pada syarat.
Boleh? Ha? Itu sabda Nabi lah. Sambung lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ketiga, al-ikhlasu sirrun min sirra astau da'tahu qalba man ahbai baris apa tu? Ya. Man ahbaitun man ahyathun min ibadi. Artinya apa? Artinya bermula ikhlas itu. Ni cerita pasal ikhlas. Cerita pasal ikhlas. Sebab kita masuk bab ikhlas ni. Artinya bermula ikhlas itu satu rahsia. Satu rahsia. Daripada rahsia aku. Aku taruh akan dia rahsia itu pada hati mereka yang aku kasih akan dia. Dia seseorang tu daripada segala hamba-Ku. Nampak? Jadi ikhlas ni rahsia. Dia menjadi sir, menjadi rahsia di dalam hati seseorang. Jadi tak siapa tahu akan rahsia hati tu. Tak siapa tahu akan ikhlas seseorang tu, melainkan Allah. Sebab Allah Ta'ala mengatakan ikhlas tu adalah satu rahsia daripada rahsia-Ku. Jadi tak ada siapa tahu ikhlas ni dalam hati seseorang. Hanya Allah je yang tahu akan ikhlas seseorang tu. Contoh kita buat ibadat, siapa tahu kita ikhlas? Kita semayang, siapa tahu kita semayang dengan ikhlas? Kan? Tak siapa tahu, melainkan Allah je yang tahu. Betul? Kita semayang kerana orang suruh, tak ikhlas. Kita semayang kerana terpaksa semayang, tak ikhlas. Jadi siapa tahu? Hanya Allah yang tahu. Malaikat. Dan ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu 3 pangkat. Ada tiga pangkat. Ikhlas ni ada 3 pangkat. Ada tiga pangkat. Seperti yang menyebut akan dia oleh Syekh Al-Aslam di dalam syarah Al-Qashariyah. Pangkat yang pertama ialah bahawa mengerjakan oleh hamba akan amal ibadat kerana semata-mata menjunjung perintah Allah Ta'ala. Itu pangkat yang pertama. Dia mengerjakan sesuatu ibadat tu, melaksanakan satu amal ibadat tu kerana apa? Semata-mata menjunjung perintah Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala perintah. Faham? Itu perangkat atau peringkat ikhlas yang pertama. Jadi dia buat amal ibadat tu kerana diperintah. Contoh sembahyang, diperintah sembahyang, maka dia sembahyang. Diharamkan mencuri, maka dia tak mencuri. Diperintah. Dia buat tu kerana menjunjung perintah akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjunjung perintah Allah. Maka ini ikhlas. Ikhlas yang macam ni. Ikhlas kerana buat ibadat, kerana buat ibadat itu menjunjung perintah Allah. Ikhlas yang ni yang lebih tinggi. Ikhlas macam ni namanya yang lebih tinggi. Pangkat tinggi lah ikhlas yang macam ni.
buat kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjunjung perintah Allah Taala. Itu pangkat yang pertama. Pangkat yang kedua, ikhlas yang pertengahan. Ikhlas dia pertengahan. Yang macam mana pertengahan? Iaitu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadat. Dia buat amal ibadat tu kerana menuntut pahala. Sebab dia nak pahala dan kerana lari daripada seksa. Nampak? Itu pangkat yang kedua, iaitu pangkat pertengahan. Dia buat apa? Dia buat amal ibadat tu kerana nak dapatkan pahala dan nak lari daripada dosa supaya tak diseksa pada hari kiamat kelak, pada hari akhirat kelak. Itu pangkat yang kedua. Dan yang akhir sekali, pangkat yang ketiga. Pangkat yang ketiga ni ikhlas yang lebih rendah. Ikhlas yang lebih rendah pangkat dia, iaitu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadat supaya memuliakan Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia. Dia nak supaya Allah Ta'ala tu memuliakan dalam dunia apabila dia buat ibadat, atau supaya selamat ia daripada kebinasaan dunia. Nampak? Dia buat tu kerana nak sesuatu dekat dunia ni. Contohnya dia nak apa? Nak dimuliakan di dalam dunia ni, dan juga dia nak lepas daripada apa? Kebinasaan atau bala. Supaya dia tak kena bala. Jadi itu pangkat yang rendah. Ikhlas juga tapi yang rendah, sebab dia nak balasan atas dunia ni. Dia buat kerana Allah tu tapi nak balasan. Yang kedua tadi dia buat tapi nak tuntut pahala, nak dapatkan pahala. Sebab dia tahu buat amal ibadat ni Allah Ta'ala bagi pahala. Jadi dia nak pahala. Dia nak pahala, dan supaya dia tak kena dosa, tak kena diseksa pada hari akhirat pula. Itu pangkat yang pertengahan, pangkat kedua. Dan yang pangkat pertama ni lah yang dia buat sungguh-sungguh kerana bukan nak balasan pahala, kerana bukan nak balasan dekat dunia ni, tapi semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tahu Allah Taala suruh. Ini Allah Ta'ala yang perintah, Allah Ta'ala yang suruh buat sembahyang, melaksanakan sembahyang, mendirikan sembahyang. Lepas tu berpuasa lagi, puasa sunat, puasa Ramadan, bayar zakat, zakat sunat, zakat yang wajib. Zakat sunat tu sedekah lah. Zakat wajib tu dia tunggu haul je, dia ada nisab dia. Jadi dia buat semua ibadat tu semuanya kerana Allah Ta'ala perintah, dan dia meninggalkan yang Allah Ta'ala larang pun dapat pahala juga kan. Tapi bukan kerana pahala dia buat. Kerana pahala tu dia peringkat yang kedua, peringkat pertengahan. Dia bukan semata-mata kerana Allah, dia nak balasan. Jadi peringkat yang pertama ni, contoh perkara haram yang Allah Ta'ala larang. Contoh minum arak ataupun berjudi. Dia tinggalkan minum arak dan berjudi, kan? Tapi kerana apa dia tinggalkan tu? Tu nak kena ada niat yang ikhlas tu kerana Allah, baru dapat pahala. Baru dapat pahala. Ini dia niat tinggalkan perkara yang haram tu, baru dapat pahala. Kalau dia tak niat kerana Allah, maka dia tak dapat pahala. Benda yang haram ni, kita kena niat juga untuk kita tinggalkan perkara yang haram ni, baru dapat pahala. Bukan perkara yang wajib je kita kena niat. Umpama sembahyang kena niat, puasa kena niat, kan? Tak niat tak dapat pahala, niat baru dapat pahala. Jadi begitu juga perkara yang haram ni. Perkara yang haram pun kalau kita nak tinggalkan, kena niat baru dapat pahala. Niat tu semata-mata kerana Allah, semata-mata menjunjung perintah Allah Ta'ala.
Jadi peringkat yang kedua tu, peringkat yang kedua tu, menuntut apa? Menuntut pahala. Jadi ikhlas juga. Bukan dia tak panggil ikhlas, dia buat kerana Allah, tapi dia nak tuntut pahala. Dia nakkan pahala. Dia tahu sembahyang apa? Sembahyang sunat ni dapat banyak pahala. Jadi dia pulun sembahyang sunat nak dapatkan banyak pahala. Dia pulun sembahyang duha nak dapat pahala. Dia pulun sembahyang witir nak dapat pahala. Cuma bukan tak ikhlas, ikhlas. Tapi ikhlas yang peringkat pertengahan, yang pangkat kedua. Kerana apa? Kerana dekat situ dia ada menuntut. Menuntut apa? Menuntut pahala. Dan supaya dia tak diseksa dekat akhirat kelak. Jadi disebab itulah ikhlas yang macam tu pangkat dia pertengahan, pangkat yang kedua. Jadi janganlah kita ni buat ibadat nak pahala. Pahala tu memang Allah Ta'ala bagi. Buat ibadat ni memang Allah Ta'ala bagi pahala. Jangan takut, kan? Buat je, Allah Ta'ala memang bagi pahala. Kalau ikhlas betul-betul kerana Allah. Jadi kita jangan dalam hati ni nak menuntut, dalam hati ni nak menuntut pahala, tak payah. Jangan takut nanti diseksa. Sebab Allah Ta'ala dah janji. Allah Ta'ala janji, barang siapa yang taat kepadanya, maka dia akan masukkan dalam syurga. Jadi kita takut apa? Jangan takutlah. Maksudnya jangan takutlah pahala kita tak dapat, kan? Jadi jangan tuntut pahala. Oh, ni kena buat ni, nak dapat pahala banyak, kan? Jangan semata-mata nak kerana pahala. Pahala tu memang Allah Ta'ala bagi. Kalau buat dengan betul, ikut syarat rukun sah batal dia, dengan ikhlasnya, khusyuknya, insya-Allah Allah Ta'ala bagi pahala. Jadi pangkat yang lagi rendah lagi, yang ketiga, pangkat yang macam mana? Yang menuntut yang amal ibadat tu akan dunia. Dia buat amal ibadat tu supaya dia dimuliakan. Dia buat amal ibadat tu supaya dia ni terlepas daripada bala, bencana, terlepas daripada kebinasaan. Nampak? Itu pangkat yang lebih rendah. Pangkat yang ketiga namanya. Dia ada 3 pangkat tadi kan. Yang pertama, ikhlas mata-mata kerana Allah, menjunjung perintah Allah. Yang kedua, dia ikhlas juga kerana Allah, tapi menuntut akan pahala dan supaya tak kena seksa dekat akhirat kelak. Dan yang ketiga ni, dia ikhlas juga kerana Allah buat, tapi dalam hatinya tu dia nak Allah Ta'ala muliakan dia dekat dunia ni. Dan juga dia tu terlepas daripada kebinasaan dunia ni, bala bencana yang berlaku kat dunia ni. Nampak? Semua tu ikhlas. Semua tu ikhlas, tapi berperingkat bertingkat-tingkat peringkat pangkat akan ikhlas tu. Peringkat yang pertama macam mana, pangkat kedua macam mana, pangkat ketiga macam mana, yang rendah tu. Jadi kita dah tahu sini, takkan kita nak duduk pangkat ketiga. Jadi kita buat ni jangan fikir Allah muliakan ke tak mulia kita atas dunia ni. Jangan fikir kita ni dapat pahala ke tak, Allah bagi ke tak, kan? Jangan fikir. Asal kita buat kerana Allah je, insya-Allah Allah Ta'ala bagi pahala. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada seksa di akhirat besok, dan Allah Ta'ala akan muliakan kita, dan kita terlepas daripada kebinasaan dunia ni, bala bencana dunia ni, insya-Allah. Terutamanya sekarang ni apa? Corona. COVID-19. Tu. Wabak virus. Jadi jangan takut. Jangan takut pada virus tu. Ramai dah ulama-ulama keluar, jangan takut pada virus. Ini takut pada virus tapi tak takut pada Allah. Kan? Takut pada virus. Virus datang je semua pakai nikab. Semua pakai nikab dah. Tutup. Pakai tu. Pakai topeng. Selama ni tak pakai nikab pun. Virus datang pakai nikab, tudung tak pakai. Jadi tak kena lah. Betul? Pakai nikab. Pakai topeng tutup muka. Nikab lah tu. Kan? Tapi tudung tak pakai lagi. Aurat dedah kat orang lagi. Nampak? Jadi takut pada virus, takut pada Allah tak ada.
Jadi habis 3 pangkat. 3 pangkat ikhlas tu. Sambung. Yang pertama, dia kata yang pertama, pangkat yang pertama tadi, seperti mereka yang membaca surah Al-Waqiah. Seperti seseorang tu dia membaca surah Al-Waqiah supaya memurahkan Allah Ta'ala akan rezekinya. Nampak? Dia baca surah surah Waqiah tu kerana supaya Allah Ta'ala tu murahkan rezeki dia. Yang kedua pula seperti ni bagi contoh lah, dia bagi contoh. Seperti apa? Seperti yang kedua ni, seperti mereka yang membaca Qul a'udzu birabbin nas supaya dipelihara akan dia daripada was-was syaitan dan barang yang lain daripada dan barang lain. Habis kat situ. Dan barang lain daripada 3 pangkat ini, maka tiada ia ikhlas. Tak ada ikhlas dah. Tak ada ikhlas dah. 3 pangkat ni je ikhlas. Lebih yang keempat tak ikhlas dah. Nak pujian manusia tak ikhlas dah. Nak pangkat dunia ni tak ikhlas dah. Langkah tadi Ada langkah ke? Tadi yang mana tadi? Tu baris tu. Jadi pangkat yang ketiga tu. Ulang balik sikit tu. Pangkat yang ketiga tu ikhlas yang lebih rendah, iaitu bahawa mengerjakan ia akan seseorang tu akan apa? Akan amal ibadat supaya memuliakan Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia, supaya nak dapat mulia dalam dunia ni, atau supaya selamat ia daripada kebinasaan dunia. Yang pertama seperti contoh dia bagi contoh dia bagi supaya apa? Yang nak mulia dalam dunia ni, contoh dia seperti mereka yang membaca surah Al-Waqiah supaya memurahkan Allah Ta'ala akan rezekinya. Dia buat amal ibadat tu supaya rezeki dia bertambah. Dia baca surah Al-Waqiah, contohnya kan. Ini pangkat yang ketiga lah ni. Dia ikhlas buat tu kerana Allah, tapi dia di samping tu dia nak Allah Ta'ala murahkan rezeki dia, beri dia rezeki banyak. Sebab dia baca surah Al-Waqiah tu, dia nak murah rezeki. Dia baca kerana Allah, bukan kerana sesuatu yang lain. Dia niat baca kerana Allah, ibadat tu kerana Allah, tapi dia doa, dia minta supaya Allah Ta'ala tu beri dia rezeki yang melimpah ruah. Itu yang dikatakan dia tu supaya memuliakan Allah Ta'ala tu dia di dalam dunia ni. Tu yang pertama, contoh yang pertama. Yang keduanya, contoh yang kedua, iaitu supaya selamat ia daripada kebinasaan dunia ni macam mana? Seperti mereka, dia tulis apa? Seperti mereka yang membaca Qul a'udzu birabbin nas supaya dipelihara akan dia seseorang itu daripada was-was syaitan. Jadi dia buat amal tu supaya dia dapat fadilat. Dia nak fadilat daripada amal ibadat tu. Dia nak manfaat. Dia buat kerana Allah dah, tapi dia buat ni supaya dia tak diganggu oleh syaitan. Sebab tu dia baca Qul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan dia tu dipelihara oleh Allah untuk
gangguan daripada syaitan. Cuma ikhlasnya macam ni, pangkat dia pangkat yang rendah, pangkat yang ketiga. Habis. Dan barang yang lain daripada 3 pangkat ini, yang pangkat pertama, pangkat kedua, pangkat ketiga ni, selain daripada tu, maka tiada ada ia ikhlas. Tak ada ikhlas dah. Selain daripada tu, terkeluar seseorang tu daripada ikhlas. Ini kita punya apa? Kita punya sukatan ni untuk diri kita. Untuk kita ukur diri kita, kat mana kita letaknya ikhlas kita ni. Adakah pangkat yang pertama? Adakah pangkat yang kedua? Atau adakah yang pangkat yang ketiga? Jadi kita boleh ukur diri sendiri, dekat mana kita ikhlas sebenarnya. Jadi selain daripada tu, tak ada ikhlas dah. Bahkan pengarang kata bahkan adalah ia riya. Selain daripada tu, semuanya riya. Dan berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in, ketahui olehmu bahawasanya bagi ikhlas itu hakikat dan asal dan kesempurnaan. Maka ini tiga rukun ni, hakikat, asal dan kesempurnaan ni, bermula asal dan bermula asal niat, artinya menghendaki akan Allah Ta'ala, kerana padanya ikhlas, dan bermula hakikatnya Ni apa nak? Api. Api. Apa dia nak cerita ni? Faham ke tak faham? Dia nak bagi tahu, Imam Ghazali ni beritahu. Beritahu apa? Beritahu apa dia? Ikhlas tu. Bahawasanya bagi ikhlas tu, apa dia ikhlas tu? Ikhlas tu hakikat, ada hakikat dan ada asal dan ada kesempurnaan. Maka yang 3 ni rukun ikhlas. Rukun ikhlas. Dan bermula asalnya. Asalnya ikhlas tu apa dia? Asalnya niat. Artinya apa? Menghendaki akan Allah Ta'ala. Niat tu kerana Allah. Kerana padanya ikhlas. Kerana padanya ikhlas. Dan niat kerana Allah tu ikhlas, kerana ikhlas. Dan bermula hakikatnya, hakikat ikhlas tu, hakikat ikhlas tu menafikan campuran daripada niat. Tu hakikat dia, tak bercampur. Niat tu hanya kerana Allah, tak bercampur dengan yang lain. Dan bermula kesempurnaannya ikhlas tu adalah benar kerana Allah Ta'ala, bukan kerana sesuatu yang lain. Benar-benar kita buat ni kerana Allah. Dia nampak? Jadi rasa berhenti situ je lah tu. Dan sambung lagi, dan bahawasanya benar itu baginya 6 pangkat. Benar tu ada 6 pangkat. Ni, tu adik ni Api, tu adik ni Api. Untuk ni adik. Api, untuk ni adik Api. Kitab yang Api. Untuk ni Istiqah adik. hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Api. Masuk bab
Ni, untuk ni. Sunat berwuduk. Ni kan. Tak. Itu kita dah baca mengenai fardu wuduk. Ingat fardu wuduk. Tak boleh datang kat ni. Kena ingat lah. Mana boleh tak ingat? Tak sah ni wuduk. Perkara yang wajib dalam wuduk. Rukun wuduk. Jadi sunat wuduk. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan perkara-perkara yang sunat. Yang sunat melakukannya semasa mengambil wudu. Jadi ni akan dijelaskan mengenai sunat wudu, perkara-perkara yang sunat semasa kita ambil air sembahyang. Semasa kita berwudu. Apa dia? Antaranya yang pertama apa? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ambil wuduk tu baca bismillah. Sebelum basuh tangan tu baca bismillah. Sunat baca bismillah tu. Yang kedua apa? Membasuh kedua tapak tangan. Basuh kedua tapak tangan. Nak basuh anggota sunat wuduk ni pun kena niat juga baru dapat pahala. Kena niat. Niat apa? Sahaja aku membasuh anggota sunat wuduk kerana Allah. Baru dapat pahala. Baru dikira pahala. Jadi nak basuh tangan tu niat. Tapi niat sekali tu je lah. Niat basuh anggota wuduk kerana Allah. Anggota sunat wuduk kerana Allah Ta'ala. Jadi niat tu nanti yang kita basuh yang sunat ni Allah Ta'ala bagi pahala. Dan yang ketiga, apa dia? Berkumur-kumur. Berkumur-kumur tu itu apa? Sunat wuduk. Jadi niat. Kita berkumur-kumur ni kita niat. Niat doa dalam hati supaya Allah Ta'ala tu buatkan mulut kita ni apa? Boleh boleh apa? Dekat akhirat besok. Pahala. Boleh boleh apa? Bercahaya. Memanglah bercahaya. Memanglah bercahaya. Boleh berkata-kata dalam syurga besok. Nampak? Kita niat kan, doa kan supaya kita basuh tangan ni supaya apa? Kita niat doa pada Allah, kita basuh tangan ni supaya tangan kita ni boleh mencapai benda-benda dalam syurga besok. Begitu juga kita berkumur-kumur ni supaya kita ni boleh berkata-kata dalam syurga besok, boleh merasai nikmat-nikmat yang dalam syurga besok. Makanan-makanan dalam syurga, minuman-minuman dalam syurga. Kena niat macam tu ketika berkumur-kumur tu. Dan yang keempat, membersihkan hidung dengan memasukkan air ke dalamnya dan menghembuskannya. Masa ni kita niat supaya hidung kita ni kita doa pada Allah Ta'ala dalam hati kita ni supaya hidung kita ni besok boleh bau bau-bauan dalam syurga besok. Nampak? Jadi apa? Jadi kita nak sedut air dalam hidung ni, dia ada cara juga. Ada cara juga supaya air tu tak masuk terus ke dalam otak kita. Kalau kita sedut terus kan, sedut. Kalau sedut terus kan, air tu akan masuk ke atas kan, sampai ke dalam otak. Bila sampai dekat otak tu kita sakit kan, masuk air dalam hidung kan. Pernah buat tak? Kan, air sakit, aduh macam pening kan, sakit. Jadi macam mana tak nak bagi sakit tu? Macam mana tak nak bagi sakit? Jadi tak nak bagi sakit ni, kita nak sedut air tu. Sebelum kita sedut air ke hidung tu,
Kan kita tarik nafas sikit. Merah dan Tarik nafas sikit supaya ada udara kat dalam ni. Bila ada udara, tarik nafas sikit. Jangan tarik nafas semua. Satu tahan. Macam mana pula nak sedut? Tak boleh nak sedut lah. Jadi tarik nafas sikit je. Sikit je tarik nafas. Lepas tu tahan. Jangan hembus nafas tu. Baru sedut. Bakinya baru sedut air. Jadi air tu tak naik ke atas ke otak nanti. Sebab apa? Sebab dah ada udara sekat air tu. Jangan tarik nafas tu banyak sangat. Nanti nak tarik, nak sedut air nanti dah tak boleh. Sedut sikit. Baru sedut air. Kemudian dah sedut, hembuskan. Jadi masa kita buat perbuatan tu kan, kita doalah dalam hati supaya Allah Ta'ala ni gunakan kita, hidung kita ni dapat membau bauan dalam syurga. Begitu juga macam masa kita berkomor-komor tu. Doa minta Allah Ta'ala ampun dosa-dosa lidah kita ni, dosa-dosa mulut kita ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Kemudian minta supaya kita ni, mulut kita ni dapat makan makanan yang dalam syurga, dapat minum minuman dalam syurga. Itu ketiga dan keempat. Dan yang kelima apa? Menyapu seluruh kepala. Nampak? Menyapu seluruh kepala. So, sunat. Yang wajibnya sebahagian kepala kan. Kita sapu sikit pun dah jadi. Kan? Tapi seluruh ni, seluruh kepala ni. Kita ambil sapu. Ada yang dalam ada dalam kitab apa tu? Allahumma shalli ala Muhammad. Kitab apa tu? Yang Iqna. Dalam kitab Iqna. Dia ajar macam mana sapu kepala ni. Sapu ibu jari ni letak dekat pelipis. Pelipis tu mana pelipis? Pandai. Ni pelipis kan. Letak. Ambil basuh, ambil air, letak sini, kemudian usap kepala. Sampai belakang. Kemudian patah balik. Nampak? Boleh cuba buat. Letak sini, ambil daripada depan kepala, sapu ke belakang, lepas tu ke depan balik. Ke depan balik tu bagi yang rambut lebat sikit lah. Kalau kepala botak tak payah, sekali je. Rambut pendek. Sebab rambut tebal tu dia nak kena pergi balik lah sikit supaya air tu kena kulit kepala. Kalau macam ni terus pun boleh. Terus kan, susah nak letak sini kan. Susah juga nak letak sini kalau tak biasa. Terus lah sapu. Patah balik rambut. Tu sunat. Jadi buatlah. Amallah. Kita dah belajar ni, amalkan. InsyaAllah dapat pahala. Bukan nak buat kerana pahala. Nanti Allah Ta'ala bagi. Bila kita belajar ni, bila kita amal, Allah Ta'ala bagi pahala. Allah Ta'ala bagi fadilatnya, InsyaAllah. Jadi menyapu seluruh kepala. Masa menyapu seluruh kepala tu, niatlah, doalah pada Allah supaya kepala kita ni diberikan mahkota di akhirat besok. Dipakaikan mahkota di akhirat besok, di dalam syurga besok. Sebab ahli syurga ni besok dipakai mahkota. Ada mahkota dia. Kan? Bukan mahkota dewa. Mahkota dewa tu buah untuk buat ubat, makan. Jadi kita niat macam tu. Jadi yang keenam apa? Menyapu dua telinga. Menyapu dua telinga. Basuh dua telinga. Nak basuh dua telinga ni sunat dia basuh kedua-dua. Dua-dua sekali jalan. Bukan satu sini atau tiga sini dulu, tiga sini lah. Dia sekali basuh. Basuh 3 kali. Itu yang keenam. Yang ketujuh, mendahulukan yang kanan. Dulukan yang kanan. Tangan kanan, kaki kanan. Kepala bukanlah kepala kanan. Mana ada kepala kanan, kepala kiri. Tak ada. Jadi yang kanannya, contoh tangan. Lagi apa? Telinga. Kaki.
Jadi mendahulukan yang kanan apabila membasuh tangan dan kaki. Itu anggota yang wajib lah. Kalau anggota yang telinga ni sekali je, sekali jalan, tak ada kiri kanan. Tahu? Sekali jalan. Bukan kanan dulu atau kiri dulu. Dia jalan sekali. Yang ke-8, menggosok celah-celah jari tangan dan kaki. Celah-celah jari ni gosok. Gosok celah-celah jari, ambil air, gosok. Gosok. Kan? Baru ambil katakan tangan kiri pun gosok. Ambil katakan. Macam tu. Sunat. Yang itu yang tadi baru baca tadi, menggosok celah-celah jari tangan dan kaki, juga celah-celah janggut. Janggut. Kan? Janggut digosok. Janggut yang jarang, itu yang nombor 7 lah. Nombor 8. Telinga nak kena gosok. Telinga basuh lah. Ingat lah. Gosok tak ada perlu gosok. Macam tu telinga macam tu je lah, tak payah nak gosok. Kan? Telinga ambil, basuh itu. Masukkan jari dalam telinga ni, tarik keluar. Okey. Jadi celah-celah jari, jari kaki, jari tangan. Lepas tu janggut bagi janggut bagi perempuan perempuan ada juga janggut. Jadi kalau ada janggut dia wajib basuh juga. Wajib basuh juga. Jadi janggut ni kena selat. Kena gosok juga, kena selati. Janggut tengok janggut tebal ke janggut nipis. Kalau janggut tebal dia tak wajib gosok. Dia tak wajib selat. Kalau janggut nipis ni kan macam janggut kambing ni dia kena apa? Kena gosok lah. Kalau janggut tebal tu kan, tebal nipis ni, jambang tebal nipis ni macam mana nak ukur? Macam mana nak ukur? Kita nak tahu ni janggut ni tebal ke nipis? Jambang ni tebal ke nipis? Macam mana nak ukur? Macam mana nak tahu tebal nipis? Tebal nipis ni macam mana nak tahu? Macam tebal nipis ni apabila kita bersembang dengan seseorang, kan? Dia ada jarak dia. Bersembang ni ada jarak. Mungkin dalam 2 kaki atau 1 meter ke, macam tu kan. Bila duduk dalam 1 meter tu, ataupun 2 kaki, 3 kaki, orang bila kita berbicara dengan orang tu, kita nampak kalau orang tu janggut dia lebat kan. Janggut dia lebat ni, kita nampak tak dia punya batang leher ni? Kalau sekarang ni macam janggut ni, nampak tak batang leher ni? Nampak tak? Nampak tak jari ni? Nampak tak? Makna janggut ni tak kira tebal. Ni dia kira janggut kambing. Jadi janggut nipis. Tak kira tebal. Yang tak nampak ni, tak nampak kulit tu. Kan jambang tu macam apa? Macam Bengali tu. Kan? Bengali yang tebal ni. Kan? Tebal jambang dia tebal ni. Janggut, kalau janggut tebal ni, yang tak nampak kulit tu, bila kita sembang tak nampak kulit dia. Tu tebal. Jadi tebal macam tu dia tak apa? Tak perlu nak gosok macam tu. Dia sekadar basah je. Itu tebal. Kalau nipis, misai dia nipis, janggut dia nipis, jambang dia nipis, mana dia kena usap. Kena menyelati. Dia panggil menyelati, kena selat, menyelati. Kena gosok. Macam janggut ni kena gosok lah. Kena daripada bawah ke atas. Betul. Itu yang ke-8. Yang ke-9, mengulangi tiap-tiap perbuatan sebanyak 3 kali. Jadi basuhan anggota wuduk ni kena basuh 3 kali. Sunat 3 kali. Jadi yang terakhir, yang ke-10, apa dia? Berturut-turut. Berturut-turut ni macam mana? Yakni perbuatan mengambil wuduk hendaklah dilakukan bersambung-sambung daripada awal hingga akhir. Maknanya
Maknanya apa? Maknanya kita tak ambil air semayang tu tak berhenti-berhenti. Kita buat berterusan, berturut-turut. Daripada membasuh tapak tangan, berkumur-kumur, basuh muka sampailah basuh kaki tu berturut-turut. Itu sunat. Tapi tertib lain. Tertib tu lain. Tertib tu ikut turutan. Yang dulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu tertib. Tertib ni contoh basuh muka dulu baru basuh tangan. Dia tak boleh basuh tangan dulu baru lepas tu basuh muka, tak boleh. Itu tertib. Kalau berturut-turut ni kita mesti tak ada diselangi oleh sesuatu. Tak boleh berhenti. Itu sunat. Tak berhenti itu sunat. Ambil daripada berkumur-kumur basuh tapak tangan tu, berkumur-kumur basuh muka sampailah habis basuh kaki tu berterusan. Berturut-turut kita buat. Kalau berhenti macam mana? Berhenti tak batal. Wuduk tak batal. Contoh kita ambil kat sini, kat rumah ni, kat pondok ni kan. Kita ambil air semayang, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga. Kaki kita tak basuh lagi. Kaki kita basuh dekat surau tu. Kan? Dekat surau pondok kita basuh. Kan? Kita keluar daripada pondok kita, tak basuh kaki lagi. Jadi sampai dekat pondok, dekat polah dekat surau pondok, dekat polah surau tu, baru kita basuh kaki. Jadi itu yang dikatakan tak berturut-turut sebab kita berhenti. Berhenti daripada membasuh kaki, habiskan wuduk tu. Jadi kita basuh tempat lain. Tapi tak batal. Tak batal wuduk. Boleh buat macam tu. Tapi tak sunat lah. Yang sunatnya berturut-turut daripada mula sampai habis. Kita pun dah habis juga baca kitab ni. Masuk lagi syarat-syarat wuduk, insya-Allah. Di lain hari, di lain masa, di lain ketika. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil was salihin. Allahumma taqabbal. Allahumma inna nas'aluka ridha wa jannah wa a'udzu bika min nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wahdina wa muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala ta'atik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.